Reaksi Timbalan Menteri Agama dipersoal. Sebelum ini kecoh di media sosial apabila kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari memberi nasihat kepada media supaya tidak mensensasikan kes jenayah yang dikaitkan dengan golongan agama. Kononnya beliau berpegang kepada prinsip seseorang itu tidak dikira bersalah selagi tidak dibuktikan oleh pihak mahkamah. Untuk mendakwa itu ini dan untuk melaporkan kepada pihak keselamatan sesiapa pun boleh buat. Nasihat saya kepada semua pihak supaya tidak mensensasikan isu ini kerana ia membabitkan soal kepentingan dan keyakinan masyarakat kepada agamawan dan institusi agama itu sendiri. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kejadian sejak kebelakangan ini yang membabitkan golongan agama termasuk pengetua sekolah agama dan juga ustaz. Ahmad Marzuq berkata perkara yang buruk seperti itu sebolehnya tidak perlu dihebohkan supaya tidak menjadi ikutan kepada individu lain. Jadi tak perlu kita jadikan bahan untuk melariskan berita kerana ia mendorong manusia lain untuk buat perkara yang sama. Islam ajar kepada kita untuk tutup perkara yang boleh buatkan orang cuba nak tahu dan cuba nak buat. Sebab itu kalau kita tengok apabila keluar sahaja berita sesuatu isu, ia akan seolah-olah menjadi satu kluster. Keluar pula rentetan isu yang berkaitan. Katanya, sebelum ini beliaulah yang mendabik dada kononnya judi dihapuskan sepenuhnya di Kelantan. Hasil pentadbiran PAS. Tetapi setelah menjadi Timbalan Menteri Agama Persekutuan, diam seribu bahasa. Malah cabutan nombor judi meningkat daripada 8 kali kepada 22 kali. Katanya bertindak dalam diam. Kelakar. Semalam diumumkan di media utama, Ketua Polis Kelantan Datuk Syafi'in Mamat berkata, di Kelantan sepanjang tahun 2020, 46% kes jenayah rogol meningkat terutama di kalangan agamawan dan mereka yang berpendidikan agama. Mengejutkan apabila negeri yang dikenali dengan jolokan Serambi Mekah mengungguli carta. Apa komen Pak Lebay dan para ulama PAS? Ketua Awan Kelantan, Dr. Hafizah Mustaqim, dalam kenyataannya berkata reaksi yang ditunjukkan oleh Timbalan Menteri itu adalah amat mengecewakan kerana ia dilihat sebagai satu cubaan melindungi penjenayah hanya kerana status mereka yang bergelar agamawan. Di manakah pembelaan terhadap mangsa, wanita atau lelaki yang biasanya mengalami trauma yang mendalam akibat jenayah yang berlaku ke atas diri mereka? Kata beliau dalam satu kenyataan membalas kenyataan Ahmad Marzuq itu. Antara yang ditahan dan dibawa ke mahkamah kerana didakwa terlibat dalam jenayah seksual adalah seorang penceramah PAS dan juga seorang pendakwah selebriti. Tidak dinafikan secara prinsipnya seseorang itu tidak dikira bersalah selagi tidak dibuktikan oleh mahkamah bahawa dia bersalah dan ini terpakai untuk semua kes bukan hanya untuk agamawan. Namun ada beberapa prinsip lain yang tidak kurang pentingnya seperti pencegahan lebih baik daripada merawat dan tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain yang perlu diambil kira, kata beliau. Katanya dalam kes-kes jenayah seksual membabitkan agamawan dan selebriti yang mengajar dan menjadi ikutan ramai, pihak berkuasa perlu bertindak lebih tegas melakukan usaha pencegahan mereka daripada membahayakan dan menjadi ikutan masyarakat awam. Perbuatan mereka tidak ubah seperti harapkan pegar makan padi, katanya. Justru Awan Negeri Kelantan menggesa agar pihak berkuasa mengambil langkah tegas menggantung tauliah mengajar agamawan yang dituduh terlibat dengan jenayah seksual sehingga siasatan selesai dijalankan. Adalah lebih baik kita tidak defensif bila berhadapan isu jenayah seksual yang semakin meruncing dalam masyarakat. Sebaliknya, marilah kita berganding bahu mengemukakan langkah konkret pencegahan dan perawatan termasuk rehabilitasi penjenayah dan pemandiri jenayah seksual. Semoga kita dapat menghentikan jenayah seksual sekaligus melahirkan masyarakat sejahtera yang percaya kepada Tuhan, menjaga kesopanan dan kesusilaan, kata beliau. Buat lebay PAS kalau tidak mahu menjadi pemimpin usah ditagih jawatan itu ini. Usah sesekali melalak kononnya orang lain tidak mampu menjalankan tugas sedangkan bila anda berada di tempat yang selayaknya bertindak, anda diam membisu. Langsung tiada kenyataan daripada anda tentang bagaimana untuk membela Islam dan kedaulatan agama dalam cabaran yang semakin hebat, apatah lagi melibatkan golongan agamawan yang disegani dan dihormati. Jangan hanya tahu berkokok riuh sekampung tetapi telur hanya sebutir.